Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nurul Alana Nabila binti Abdul Kahar yang bernombor matriks D20191087801. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang CPR. CPR adalah suatu prosedur kecemasan yang dilakukan dalam usaha bagi mengekalkan secara manual fungsi otak sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan bagi mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan pada seseorang yang jantung berhenti berdegup. Ini ditunjukkan pada seseorang yang tidak bertindak balas dengan berhenti bernafas atau pernafasan yang tidak normal. Sebagai contoh, pernafasan sengsara. Ia boleh dilakukan di dalam atau di luar hospital. Assalamualaikum, ya, saya ada mangsa yang memerlukan CPR. Sebentar, ya. Baiklah, hari ini kita akan tunjukkan langkah-langkah melakukan CPR. Okey, kita nak beritahu ada 6 formula, iaitu DRSCAB. D untuk danger, R untuk respond, S untuk shout, C untuk circulation ataupun compress, kemudian A untuk airway dan B untuk breathing. Mula-mula kita akan tunjukkan langkah pertama, iaitu danger. Okey, apa maksud danger ni? Danger ni bahaya, iaitu kita kena pastikan diri kita selamat dan mangsa pun selamat. Mula-mula kita kena tengok dulu keadaan sekeliling selamat ataupun tidak. Contoh, orang tu aksiden kan. Baik, kita kena tarik mangsa dulu, kemudian minta tolong siapa-siapa untuk jaga lalu lintas. Kemudian kita baru tarik mangsa ke tepi jalan ke, dan kemudian kita rawat dia. Kemudian contoh, mangsa tu tidak sedarkan diri kerana renjatan elektrik. Jadi kita kena tutup switch utama. Kemudian jangan pegangan tangan lagi, ambil kayu ke apa, takut ada lagi aliran elektrik. Kemudian baru tarik mangsa keluar. Baiklah, kemudian langkah yang kedua ialah respon. Respon ni kita kena tepuk-tepuk mangsa. Tepuk-tepuk mangsa sama ada mangsa sedarkan diri ataupun tidak. Kita kena jerit kat telinga, jangan kuat sangat jerit tu. Kita kena tanya, "Puan okey tak? Puan okey tak?" Jadi jangan jerit kat muka. Kalau kat muka, mangsa mungkin akan terkejut. Jadi jangan kuat sangat, jangan perlahan sangat jerit kat telinga. Kita nak pastikan bahawa mangsa ni mungkin ada masalah pendengaran ke apa. Langkah yang ketiga ialah shout. Okey, shout ni dia kena contoh, kita seorang kena tengok mangsa. Lagi seorang, contoh ada orang yang lalu lalang, kita kena minta tolong orang tu. Minta tolong orang tu, suruh telefon ambulans 999. Okey, kita kena beritahu detail mangsa. Contoh, nama mangsa Hamizan. Dekat mana kemalangan tu? Dekat Kampung Kubang Panjang. Umur berapa? 60 tahun. Lingkungan 60 tahun. Jadi kalau ambulans tu, misalnya ambulans tu jauh dari tempat kemalangan, maka kita kena selalu on call dengan ambulans supaya ambulans dapat bagi tahu kita apa tindakan selanjutnya. Langkah yang keempat adalah compress atau circulation, iaitu kita kena periksa nadi mangsa. Contoh, di pergelangan tangan, tapi nadi yang paling kuatnya di pangkal leher ni. Nadi kita kena cek 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Jadi contoh, kalau tiada nadi, kita kena cakap no respond, mangsa no respond. Kita kena shout macam tu. Okey, kemudian tempat tekanan untuk kita buat CPR adalah di sebelah kiri mangsa. Itu di bahagian jantung, betul-betul di atas dada ke kiri. Jadi 30 kali tekanan, kedalaman 1 hingga 2 inci. Kemudian kita kena silangkan tangan kita yang mana dominan. Kalau saya, tangan kanan yang dominan.
Okey, saya kena buat macam ni. Tangan mesti 90 darjah, kedudukan 90 darjah, lurus. Okey, ni di sebelah kiri mangsa ya. Kelima ialah airway. Airway ni kita kena buat 2 kali hembusan, iaitu mula-mula kena tekan tapak tangan kat dahi mangsa. Okey, kemudian dongak sikit. Okey, tekan biasa je. So mangsa dongak sikit. Lepas tu ni jari kita kena kepit hidung sikit. Okey, kemudian mangsa kena buka mulut sikit. Kemudian buat sekali hembusan dulu. Kemudian tengok 1-2 saat, tengok dada mangsa naik ataupun tidak. Kalau tidak naik, maka kita kena buat 5 pusingan. Terakhir ialah breathing, iaitu pernafasan. Selepas kita lakukan hembusan tadi, kita kena periksa nadi mangsa selama 10 saat, iaitu 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Kemudian contoh mangsa, tanda-tanda mangsa sedarkan diri ialah mangsa mungkin batuk-batuk dan mata kelip-kelip macam tu. Nak buat benda ni penat. Jadi kalau ada contoh ada orang yang boleh tolong, boleh bergilir-gilir buat dengan dia. Dia buat circulation atau compress. Mungkin kita buat airway dekat mangsa, jadi boleh bergilir-gilir. Kemudian jika mangsa masih ada nadi, mangsa kena tidur mengiring, iaitu dipanggil baringan pemulihan. Ni tangan ke belakang. Okey, macam tu baringan pemulihan. Baiklah, setakat itu saja. Terima kasih. Selamat menonton.